Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengarkan suara cikgu? Dengar? Dengar jelas? Dengar. Okey. So, sebelum kita mula hari kelas, cikgu dah bagi 3 rakaman dalam YouTube video kan untuk kamu tengok dahulu tentang tajuk pada hari ini iaitu air dan larutan, spesifik kepada 5.1 iaitu sifat fizik air. Okey, semua dah tengok belum video? Boleh faham tak dalam video tu? Simple saja, dalam 3 hingga 4 minit saja setiap video tu. So cikgu harap semua orang dah tengok. So ini just kesimpulan lah. Cikgu bagi sedikit lebih penerangan supaya kamu lebih jelas. Kalau ada soalan berkaitan dengan video tersebut, kamu boleh tanya. Okay. Kita mula. Banyak. Okay, sifat fizik air. Okay, bila kita kata air kan. So air ni kalau kita kata air saja, dia mesti kata air tulen. So it's a purity, pure, the pure water. Air tulen ni adalah air yang betul-betul pure. So bila kata pure, dia ada sifat-sifat fizikal. Fizik maksudnya sifat yang kita boleh nampak, kita boleh sukat, kita boleh rasa, kita boleh bau. Ini maksud fizik. Kalau kimia, kita tak nampak kimia, kita tak boleh nampak dengan mata sebab dia melibatkan molekul. Dia melibatkan unsur-unsur dalam air tersebut. Okay. So kita kata air tulen. Cikgu sebut air tulen sebab it's a pure water. Pure water ni means it's a pure. Kalau kamu kata air, kamu campur dengan kopi. Itu is not pure water. Itu bukan air tulen. So air tulen air yang betul-betul it's a pure. Hanya kandungan H2O, water saja. Okay. So bila kita air tulen, dalam video diterangkan right, kita akan tengok ada beberapa sifat fizik air. Okay, cikgu nak tanya kamu. Berapa takat didih air tulen? Yang tak boleh buka mic, kamu boleh type dalam ruangan komen. Tak ada masalah. Cikgu nak ada hari ni aktif, kelas yang aktif, ada bukan cikgu seorang yang bercakap. Yang lain mesti ada feedback daripada kamu. Okay, so kalau kita air tulen, air tulen mesti ada takat didih. Berapa takat didih air? Takat didih air tulen. Siapa tahu? Biasanya kita kata takat didih apabila kamu didihkan air kan. Kamu letak air, ambil air pipe tu, masukkan dalam periuk dan kamu didihkan. Dan biasanya air yang betul-betul tulen, takat didih dia mestilah berapa? Nak jawab? Tak jawab kita pegang nama. 100 darjah Celsius. Okay, thank you Aina. Thank you Auni. So 100 darjah Celsius. Isa takat didih air tulen. Okay, kemudian takat beku air tulen. Berapa takat beku dia? 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Okay, good Ainin. 0 darjah Celsius. Okay. Kemudian warna. Apa bau? Ada tak warna apa warna air tulen? Warna asli. Warna asli tu warna apa? Warna jernih. Jernih tu bukan warna lah. Maksudnya tidak berwarna. So no colour. Tak ada colour kan? Dia tak ada warna apa-apa untuk air tulen. Okay. Bau dia macam mana pula bau? Tak ada bau. Tak ada bau. Okay. Kemudian keadaan jirim. Macam mana keadaan jirim air dalam suhu bilik? Air dalam suhu bilik ni. Air dalam botol air ni. Botol air kamu. Dalam cawan kamu biasa kamu minum. Air tu dalam bentuk apa? Dalam keadaan jirim apa? Sebab keadaan jirim kita ada cecair, pepejal dan gas. So kalau air tulen dalam suhu bilik, dia dalam bentuk apa? Cecair. Okay. So dia dalam bentuk cecair. Dia bukan dalam bentuk pepejal. Pepejal tu dalam bentuk, ada juga air dalam bentuk pepejal tetapi dia bukan dalam suhu bilik. Dia berada pada suhu yang beku. Betul tak? It's ice. Okay. So cair pada suhu bilik. Rasa? Ambil air tulen tu kamu minum. Agak ada rasa tak? Tak ada rasa. Tak ada rasa. Okay. And dan last one is ketempatan air. Berapa ketempatan air? Ini penting ketempatan air apabila kita belajar tentang ketempatan. Kalau kamu nak masukkan, kamu compare dengan ketempatan. Contohnya kamu ambil air, you ambil asid ataupun air-air yang lain, kita akan nampak perbezaan dari segi ketempatan. Sebab kalau kita masukkan ketempatan, berbeza ketempatan kan, layer by layer, kamu akan nampak lah. So air berada di bahagian mana. So Isa, berapa ketempatan air? Siapa tahu? 1 gram. 1 gram per sentimeter padu. 3 ni adalah padu. So
padu sentimeter, padu maknanya dia punya isi padu lah. Okey, maksud ketempatan adalah jisim bahagi isi padu. Nampak tak? 1 gram per isi padu maknanya 1 gram air, okey, per 100 cm padu. It's 1 gram per sentimeter padu. Ini adalah air tulen. Okey, next. Ini benda yang cikgu sebenarnya kamu dah tengok dalam video tadi pun. Okay, kita just nak recall balik, ingatkan kamu balik dan cikgu terangkan. Okay, kalau kita bisa tengok 3 fenomena ni. Pertama, sitis embun yang berbentuk bola di hujung daun. Lepas tu serangga dapat berjalan pada permukaan air. Dan yang ketiga, penyepit kertas dapat terapung pada permukaan air. So ini ada 3 fenomena yang memang unik. Kalau kita tengok dalam air, kamu masuk air, kamu akan tenggelam, betul? Dia akan tenggelam. Tetapi it's a unique. Ada satu keadaan di mana air ni ada satu sifat dia yang sangat unik yang membolehkan serangga boleh berjalan daripada permukaan air dan penyepit kertas dapat terapung pada permukaan air. Dan kalau kamu tengok waktu pagi kita akan nampak embun dalam bentuk setitik kan. Titik embun ataupun kita nampak titisan-titisan air pada permukaan daun. Especially daun keladi. Kan kita nampak jelas lah titisan air tu. Okay, ini ada satu fenomena. Siapa tahu apakah kenapa fenomena ni boleh berlaku? Apa sebenarnya sifat air yang menyebabkan fenomena tiga fenomena ni berlaku? Siapa tahu? Daya lekitan. Kurang tepat, daya lekitan tu betul. Tapi dia ada satu nama istilah dia. Nama istilah dia. Liana Sifa dia. Liana ada Liana? Apa jawapan dia Liana? Tindakan kapilari pada tumbuhan. Kurang tepat. Ada benda tu. Tapi is satu terms yang betul-betul yang kiranya is a general nama term tu. Dalam term tu akan mewakili yang kita panggil sebagai daya lekitan tadi. Yang Awni sebut tadi is daya lekitan. Tetapi daya lekitan tu sebenarnya apa? Apa sebenarnya menyebabkan fenomena ni? Tegangan permukaan. Luas permukaan. Tegangan. Tegangan permukaan. Air setegangan. Maksudnya permukaan air tu dia sangat tegang. Tegang, right? Kenapa boleh tegang? Ni kita akan tengok. Kenapa boleh tegang? Ini kamu sebut tadi kan. Tegangan permukaan adalah tegangan daya lekitan. Ni saya sebut tadi kan. Daya lekitan antara molekul air di permukaan. So molekul air ni tahu tak molekul bentuk apa? Molekul is bentuk yang bulat-bulat, right? So molekul-molekul air ni antara lekitan. So maknanya dalam molekul air ni kita tengok okay. So kalau kita tengok kan air ni dia punya bentuk dia adalah dalam bentuk bulat. Ini dah is molekul air. So is satu molekul dengan satu molekul yang lain. So apabila kita kata daya lekitan antara molekul yang sama. So ini satu molekul air, yang ni satu molekul air. So daya lekitan maknanya antara satu molekul dengan satu molekul dia terikat antara satu sama lain. Melekit lah, dekat satu sama lain. So ini saya katakan adalah daya lekitan antara molekul di permukaan. So kes ni, yang ini yang menyebabkan kita tengok haiwan ni boleh bergerak di atas permukaan air. Ini sebabnya kenapa haiwan ni boleh bergerak ataupun boleh terapung di atas permukaan air. Okay, Isa boleh terapung di atas permukaan air. Okay, so di atas permukaan air. Okay, so kalau kita kata air tegangan permukaan dia tinggi. Sebab tu dia boleh terapung ni. Boleh terapung, klip kertas boleh terapung di atas air. Sebab apa? Sebab ketegangan permukaan air adalah sangat tinggi. So dia adalah tinggi. Sebab tu kalau kita orang yang jatuh daripada atas, kan, katalah dia jatuh di atas permukaan air di laut. Kamu tengok dia boleh pecah badan dia. Kenapa rangka-rangka ataupun kenderaan-kenderaan di atas yang terhempas di atas air, dia boleh pecah, remuk, hancur. Sebab apa? Tegangan permukaan air ni adalah tinggi. So dia jadi satu lapisan yang sangat keras. Okay, satu lapisan. Jatuh, bam. Badan kita kalau jatuh daripada atas, sebab kalau kamu belajar tentang, kalau kita tengok
burung kan, burung yang menangkap ikan di dalam air. Dia tangkapan dia bukan jatuh setegak tau. Dia bukan jatuh straight, pop. It's not horizontal, jatuh terus. Tetapi dia akan ada satu sudut sedikit sudut dalam 45 ataupun dalam 30 degree ke, untuk dia boleh mengurangkan tegangan permukaan dalam air tu. So dia barulah dia punya muncung dia boleh masuk dan tangkap ikan. Ini is tegangan permukaan lah. Kita tengok macam air tu nampak lembut, boleh terjun, tak ada masalah. Tapi pada ketinggian yang sangat tinggi, apabila jatuh, you jadi macam dalam dekat jatuh di atas tanah, boleh pecah. Ini yang yang kita kata tegangan permukaan. Tapi tegangan permukaan ni adalah dia punya kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Sebab apabila ada tegangan permukaan, so molekul-molekul air ni boleh bergerak. Sebab tu kata tadi, kenapa air, kalau kita tengok air boleh mengalir. Boleh mengalir kan, dekat atas bumbung kita tengok air mengalir daripada atas turun ke bawah. Sebab setiap molekul ni ada daya lekitan, dia melekit antara satu sama lain. Okey, dia macam jadi satu kereta api lah, gabung. So apabila bergabung dia akan bergerak. So dia boleh bergerak mengalir pergi ke kalau kamu tuang dalam satu kontainer, pergi ke satu kontainer, dia boleh mengalir dengan sempurna. Okey, so ini yang dikatakan daya lekitan. Okey. Kemudian ni boleh menyebabkan okey, next. Kita kata selain pada daya lekitan, air juga mempunyai daya lekatan. Apa is lekat? Lekit dan lekat. Lekit di antara satu molekul dengan molekul yang sama. Ni lekit. Lekitan antara, tarikan antara. Kita kata daya is daya tarikan antara molekul yang sama. Maksudnya daya lekitan antara molekul air dengan molekul air. So molekul air dengan molekul air kita panggil sebagai daya lekitan. Okay, daya tarikan antara molekul air dengan molekul ataupun permukaan yang berbeza adalah kita panggil sebagai daya lekatan. Ini is lekat. Lekat maksudnya air dengan permukaan yang lain. Okay, macam tadi Auni sebut, right? Kita ada kapilari, tindakan kapilari. Bagaimana air, kamu tengok pokok yang dalam air, dia meresap air yang daripada akar boleh bergerak pergi ke bahagian lain dalam tumbuhan. Kan, akar dia akan ambil air tu akan absorb, akan serap masuk dalam akar, dan akar tu, air daripada akar akan bergerak pergi ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Pergi ke batang, pergi ke daun, pergi ke bunga, buah dan sebagainya. So macam mana boleh bergerak air tu? Kita fikir, macam mana boleh bergerak? Dia memang ada satu kapilari yang bergerak. Kita ada xylem, kalau kita mau belajar nanti permukaan ada struktur tumbuhan, dia ada xylem kan. So xylem tu yang akan membawa. Tetapi bagaimana air tu bergerak disebabkan daya lekitan dan daya lekatan ni. Kan? So is molekul-molekul air yang bergerak tadi. Okay, so is daya lekitan dan daya lekatan. So daya is molekul-molekul air ni. Kita kata is molekul air, antara molekul air dengan molekul air. Kan tadi cikgu kata lekat. Dia macam kereta api, betul tak? Molekul air dengan molekul air, dia jadi satu kereta api. Bergerak. Rapat. So apabila dia dah rapat semua, so sekarang dia nak bergerak. Macam mana dia boleh bergerak? So dia melekat pula dekat permukaan dinding kapilari. Dinding kapilari ataupun dinding sel tumbuhan tersebut. So apabila dia melekat, lekat dan lekit, so lekitan dan lekatan berlaku, so daya tarikan tu berlaku, so air tadi boleh bergerak daripada bawah naik ke atas. Sebab kalau kita fikir logiknya, macam mana air boleh naik ke atas? Kalau fikir is tarikan graviti, betul tak? Tarikan graviti dia tak akan naik ke atas, semua benda akan turun ke bawah. Tetapi is a unit Allah jadikan, nampak tak? Ada satu daya, itu daya yang kita panggil sebagai daya lekitan dan daya lekatan. Ini maksud daya lekitan dan daya lekatan. So ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Boleh faham tak? Ada soalan? Ada soalan boleh masuk dalam chat boleh kalau tak nak cakap segan ni malu ke dan sebagainya, you just type saja dekat ruangan chat tu, cikgu nampak lah apa yang kamu punya soalan. Boleh setakat ni tak ada apa Okay, so is tindakan kapilari. Okay, ini yang kita dah belajar lah. Cikgu rasa kamu dah belajar form 1. Sekolah rendah pun rasanya dah belajar tentang perubahan keadaan jirim air. Kan kalau kita tengok air, keadaan jirim air ada 3. Satu pepejar, cecair dan gas. Ini is wujud. Maksudnya air itu boleh wujud dalam bentuk pepejar, boleh bentuk dalam bentuk cecair dan juga boleh wujud dalam bentuk gas. Okay.
Dan kita tengok apakah perubahan-perubahan berlaku. Bagaimana isa pepejal boleh bertukar kepada cecair, cecair boleh tukar kepada gas, gas tukar kepada cecair, cecair tukar kepada gas dan sebaliknya. So dia ada nama dia. Maksudnya apakah proses tu, nama proses tu. Okay, cikgu nak tanya. Seorang-seorang ada 6 orang dalam ni, 7 orang. Okay. So pertama, perubahan. Apakah nama proses yang menukarkan pepejal kepada cecair? Okay, pepejal kepada cecair. Cikgu panggil nama dah. Isma Firas ada? Isma tak boleh cakap. Tak ada mic. Type. Cikgu bagi point lah. Siapa yang jawab, is a point. Adalah habur untuk kamu nanti. InsyaAllah. Ada Isma? Isma Firas ada kot rasanya? Tak ada? Ke dah hilang lah? 1, 2, 3. Tak ada. Okay, Hidayah ada. Hidayah Mak Fazli. Keluar masuk tadi Hidayah. Ada tak Hidayah? Tak ada Hidayah. Ainin apa Ainin? Jawab Ainin. Peleburan. Okay, good. Betul tak jawapan dia? Okay, it's a peleburan. So, pepejal tukar kepada cair is a proses peleburan. Okay, next. Cecair tukar kepada gas. Auni apa jawapan Auni? Penyejatan atau pendidihan. Penyejatan atau pendidihan. Good. Okay, next. Pepejal tukar kepada gas. Liana Syifa ada? Liana ada? Nur Syafiqah ada? Ada ni orangnya. Jangan left Cikgu panggil-panggil tu nak left ni. Tak ada. Syafiqah pun tak ada. Liana pun tak ada. Okay, siapa nak jawab? Pepejal kepada gas yang ada dalam ni. Yang boleh berkomunikasi, yang boleh type. Saya. Apa dia Auni? Pepejal kepada gas yang. Pepejal kepada gas. Pemenjawapan. Okay, good Auni. Aina, siapa tadi? Aina Nabiha kan? Jawapan tadi kan? Okay, good. Betul. Okay, so it's a pemenjawapan. Okay, next. Gas kepada cecair. Gas kepada cecair. Siapa ingat? Perkataan depan K. Kondensasi. Okay, good Ainin. Next, cecair kepada pepejal. Pembekuan. Good Auni. Okay, good Aina Nabila. Aina Nabila kelas mana tah? Aina Nasuha dia. Oh, Aina Nasuha. Nama tu juga tu Aina Nabila. Okay, thank you. Okay, next. Gas kepada pepejal. Sama tak kat atas? Pemenjawapan. Sama pemenjawapan. Okay, ini adalah keadaan juri. Ini kenapa lah? Ini kamu bawa sampai tingkatan 5. Sampai masuk U pun. Pasal benda ni adalah sangat-sangat basic sajalah. Sebasic yang kamu bawa sampai bila-bila. Jangan lupa. Okay, so ini adalah sifat keadaan jirim air. Okay, next. Apabila isa warna kuning, nampak tak cikgu punya anak panah berwarna kuning. Maksudnya daripada pepejal tahu tak dia punya susunan zarah dia. Susunan zarah pepejal rapat-rapat. So daripada susunan zarah yang rapat, dia nak pecah, dia nak pergi kepada jarak. Okay, dia nak jarak. Okay, cikgu tunjuk sikit. Okay. So daripada kejap. Cikgu tunjuk satu. Okay. So dia lambat sikit. Baru nak. Okay. So kalau kita tengok susunan. Mana pergi?
Okey, susunan zarah pepejal. Pepejal ni dia punya susunan zarah dia rapat. Tulis tak lawa. Ayo. Okey, lukisan kurang cantik sebab dia pakai cursor. So, pakai cursor nak melukis. Okey, ni rapat. Okey, kita kata isa molekul ni rapat lah. Okey, anggap ni satu zarah berbentuk bulat yang elok gambar tu kurang elok. So sekarang isa zarah ni rapat ni adalah keadaan pepejal. So isa dalam keadaan pepejal. Okey, dalam keadaan pepejal macam ni. Okey. Sini adalah pepejal. Dia rapat satu sama lain. Dia nak pergi kepada keadaan yang jauh. Okey, sekarang dia nak jauh. Macam mana dia nak pergi ke jauh? Maksudnya dia perlu tolak satu sama lain. So nak tolak, bagaimana nak tolak? Dia macam dia nak ni lah vibration kan? Getar. So bila nak bergetar, dia nak getar dengan kuat antara satu molekul, satu zarah kepada satu zarah ni. Dia akan bergetar. Okey, bergetar. So apabila bergetar, macam mana getar dengan kuat, dia perlu serap satu. So siapa yang dia akan serap? Dia akan serap haba. So haba yang diserap menyebabkan satu zarah macam kita duduk lah. Kamu duduk dalam bilik yang ramai. Okey, bilik ramai. Kita tutup aircon, tutup kipas. Agak apa berlaku kepada kamu? Senang duduk tak? Tak senang duduk kan sebab dah panas. So bila tak senang duduk, kamu akan bergerak. Kamu akan mula nak keluar daripada bilik. Kamu akan bergerak jauh satu sama lain. So ini sama dengan zarah-zarah dalam keadaan pepejal ataupun cahaya apabila nak bertukar kepada satu keadaan jirim kepada satu keadaan jirim. So daripada pepejal dia nak tukar kepada cecair ataupun kepada gas. So dia perlu serap haba. So apabila serap haba, so tenaga kinetik akan bertambah. Okay, tenaga kinetik akan bertambah. So zarah ni akan bergerak dengan lebih laju. So bergerak dengan lebih tinggi. So dia akan pergi jauh satu sama lain. So apabila dah bergerak, bertukar dia punya ada kedudukan ruang antara satu zarah dengan satu zarah. So perubahan keadaan jirim akan berlaku. So ini daripada pepejal pergi kepada cecair. Ini maksud serap haba. So isa serap haba. Okay. So kalau isa satu lagi yang tadi adalah untuk pemejal wapai yang warna kuning ni, dia adalah menyerap ataupun bebaskan haba. So bebaskan haba, dia nak sejuk balik kan? Betul tak? Apabila dia nak sejuk balik, so dia perlu buang haba. So buang haba daripada gas tadi, buang haba, lama-lama dia punya zarah tadi daripada jauh makin rapat. Saya sejuk kan? Dah sejuk selesa, pergi rapat balik, rapat. Dah daripada keadaan pepejal, daripada keadaan cecair akan tukar kepada pepejal. Ini is a proses kita panggil maksud sebagai serap haba, penyerapan haba dan pembebasan haba. Maksudnya boleh faham tak? Okey, penyerapan dan pembebasan haba. Itu is masuk penyerapan dan pembebasan haba. Okey, is a bebas haba. Okey, setakat ni boleh? Okey, sikit sebelum kita masuk seterusnya untuk komposisi air. Cikgu sikit uji minda kamu sikit. Okey, cikgu suka macam ni. Dia sikit-sikit masuk, kita akan terang masuk sikit soalan-soalan yang nak recall balik, nak uji lah. You punya mind, you punya ingatan, you punya konsentrasi, you punya fokus. Tu is kita nak tengok. Okey, yang pertama, soalan pertama. Berapa takat didih air? Saya sebut tadi kan? Berapa takat didih air? 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Good. Daya likitan ialah? Tapi ingat daya likitan. Daya tarikan antara cikgu sambung ayat tu. Kamu sambung. Daya likitan ialah daya tarikan antara molekul yang sama. Very good. Okay, ni. Okay, antara molekul yang sama. Kita lekit sama. Lekat berbeza. Ingat. Okay, sama dan berbeza. Okay, proses perubahan gas kepada cecair. Apa nama dia? Gas kepada cecair. Gas kepada cecair. Pemejawapan. No, salah pemejawapan. Tadi siapa sebut? Kondensasi. Good, Aina. Okay, it's a kondensasi. Proses perubahan pepejal kepada gas. Apa proses perubahan pepejal kepada gas? Pemejawapan. Very good. Okay, pemejawapan. Proses pendidihan ialah proses apa? Proses apa?
Apa jawapan dia? Apakah proses pendidihan? Tutup mic, Sat. Semua tutup mic sekejap. Okey. Cikgu sebab cikgu dengar balik suara cikgu. Okey, nak cakap seorang. Proses pendidikan ialah proses apa? Proses perubahan apa kepada apa? Pendidikan, proses perubahan. Cecair kepada gas. Yes, secair kepada gas. Thank you. KX ni siapa? Sebab kamu guna nama glamour tu, cikgu tak tahu siapa. KX, nama siapakah gerangan anda? Fazli, kelas mana Fazli? Kelas 1 IN. Okey, cikgu dapat. Thank you. Fazli Hazimi, betul? Banyak. Okey, next. Kosong dari selesa ialah apa? Takat beku. Takat beku air. Good. Okey, settle. Boleh faham Boleh faham kan? Tentang air tu. Okey. Next, kita dah habis dengan uji minda. Masuk terusnya adalah tentang komposisi air. Okey, tengok siapa soalan dia. Adakah air merupakan satu sebatian? Kamu rasa air ni dalam bentuk apa sebenarnya? Sebatian ke? Campuran ke? Elemen ke? Kita biasa apabila kita kata tentang sesuatu bahan kan. Bahan ni dia ada sama ada dalam bentuk elemen, dalam bentuk sebatian ataupun dalam bentuk campuran. Isa beza nanti kamu belajar lebih detail lah. Okay. Isa kata elemen dia terdiri daripada satu saja. Terdiri daripada satu unsur. Macam kita kata besi, is iron. Iron apa? Iron tu adalah besi, iron lah. Iron tu adalah kita kata sebagai elemen sebab dia terdiri daripada satu unsur saja. Terdiri daripada satu unsur. Tetapi ada setengah mixture. Contoh is a mixture adalah campuran is a campuran. Itu kita panggil sebagai campuran. Contohnya air garam dan juga garam dan air. Garam dan air kita campur, dia akan jadi satu campuran. Is a campuran, kita boleh asingkan. Kita boleh asingkan dalam menggunakan fizikal saja, bukan chemical. Okey, secara fizikal. Lepas tu kemudian adalah sebatian. Sebatian adalah campuran yang tidak boleh dipisahkan. Dia dicampur dalam proses kimia. Okey, dalam proses kimia kita panggil sebagai sebatian. Contoh air. Air adalah satu sebatian. Cikgu sebut jawapan tu. Adakah air merupakan satu sebatian? Yes, air merupakan satu sebatian. Sebab air kita boleh pisahkan tapi menggunakan kimia, secara kimia, iaitu kita panggil sebagai elektrolisis. Okay, so menentukan posisi air dalam air, yes, kita gunakan elektrolisis. Ni jawapan sebab ini ada dalam kamu punya video sebenarnya. Okay, sebab air adalah merupakan satu sebatian. Kenapa sebatian? Sebab dia terdiri daripada dua unsur yang berbeza. Satu unsur oksigen, satu unsur hidrogen. Okay, so dua unsur yang berbeza kita panggil sebagai sebatian. Campuran juga adalah melibatkan dua unsur yang berbeza. Cuma yang berbeza dia terbentuk menggunakan secara fizikal, tetapi untuk sebatian dia terbentuk menggunakan secara kimia. Itu saja. Okey, bergabung secara kimia. Okey, so komposisi unsur dalam molekul air kita boleh tentukan melalui elektrolisis. Kita boleh pisahkan. Maksudnya apabila kita kata air ini adalah air tulen. Air tulen ada dua unsur, iaitu hidrogen dan oksigen. Boleh tak kita pisahkan? Boleh. Dengan cara apa? Dengan kaedah elektrolisis. Ini kita kata elektrolisis proses. Okay, so apa yang berlaku pada semasa elektrolisis? Semasa elektrolisis, kita akan hasilkan gas oksigen. Cikgu akan terangkan sekejap lagi. Okay, kita hasilkan gas oksigen di anode dan kita hasilkan hidrogen di kathode. Dengar, baca dulu nanti cikgu terangkan. Okay, kemudian molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Dan simbol kimia bagi air adalah H2O. Dua di bawah. Maksud dua ni adalah hidrogen ada dua. Nampak? Dua atom hidrogen. So hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Itu kita panggil sebagai H2O. Okay, next. Kita tengok bagaimana elektrolisis air.
Okay, so elektrolisis air ni buat. Sepatutnya kat sekolah kita buat lah eksperimen ni. Tetapi disebabkan kita tak bersemuka, so ini secara manual sajalah. Saya terangkan saja bagaimana elektrolisis air berlaku. Okay, ini kita buat perkataan elektro. Elektro maksudnya dia adalah menggunakan elektrik. Okay, maknanya komposisi air kita boleh pisahkan kepada unsur dia dengan menggunakan arus elektrik. Elektro. Okay. So, elektro maksudnya menggunakan arus elektrik. Okay. Maksudnya kita akan lisis pemecahan. Lisis ni urai. Okay. Lisis ni maksudnya kita uraikan komponen dalam air tu. Ini kita penguraian. Maksudnya masuk elektrolisis adalah penguraian komponen air dengan menggunakan arus elektrik. So, elektrolisis air. Okay, so bagaimana elektrolisis air? Kita set up. So, kita gunakan, so maksudnya kita ada arus elektrik, kita gunakan bateri saja dan kita akan masukkan di sini kita ada elektrod. Elektrod ni biasanya menggunakan karbon. Okay, elektrod karbon. Kita pakai elektrod karbon dan kalau kamu tengok, sebab cikgu tak boleh tulis dengan dalam keadaan slide tu. Okay, boleh nampak tak ni? Okay, kita tengok dulu yang ni. Okay. Okay, kalau kamu tengok dalam wait lambat sikit. Okay. So, kalau kita tengok ini nampak tak? Bateri ni ada bateri positif dan juga negatif. Betul tak? Semua tahu kan bateri ada terminal positif, ada terminal negatif. So, terminal positif, elektrod yang connect dengan terminal positif, ini kita panggil dia sebagai anode. Anode. Okay. So, it's anode. A maknanya positif. Okay. It's a positif maksudnya anode. Kalau negatif, elektrod yang connect dengan bateri yang negatif. Ni is a negatif, kita panggil dia sebagai cathode. So, cathode ni pendek lah. Kan negatif ni pendek. Kalau kita tengok bateri ni nampak tak? Bateri ni pendek belah sini. Ni pendek, ni panjang. Yang panjang lah cathode. Is a cathode. Cathode kan pendek kan? Is a cathode. Okay. So, anode is a positif. Cathode adalah negatif. Anak kena beza lah. Kamu kena tahu beza. Yang mana anode, yang mana cathode berdasarkan connection dia dengan bateri. Dengan sumber elektrik. Dengan sumber elektrik dia. So, sumber elektrik ni kita guna pakai bateri. So, kita tengok mana terminal positif, yang mana terminal negatif. It's a connect dia. So, kita tahu dia mana anode, yang mana cathode. Okay, sebut tadi, di anode is a positif. Kalau kita belajar, kalau kamu belajar tentang kimia, H2O, hidrogen ni adalah positif. Oksigen adalah negatif. Positif dan negatif. Nampak tak? Dan kita tahu positif suka kepada negatif. Negatif akan suka kepada positif. Dia lain-lain cas. Dia tak akan sama cas. Sama-sama cas tak suka. Betul tak? Lelaki-lelaki. Boleh tak? Boleh kahwin? Tak boleh kan? Okay. Tapi lelaki perempuan boleh berkahwin. Maksudnya bukanlah kata ni kan. Okay. Tetapi kita nak menampakkan beza. So apabila kita kata positif suka kepada negatif. Yang mana negatif tadi? Anode ke cathode? Yang mana negatif tadi? Cathode. So, cathode adalah negatif. So, hidrogen ni tadi adalah positif. So, positif dia akan suka pergi ke negatif. So, hidrogen akan berada di sini. Ni semua hidrogen akan ada kat sini. Hidrogen akan duduk di sini. Dekat cathode. Di cathode. Oksigen tadi adalah negatif. Negatif suka kepada positif. Positif apa tadi? Anode, betul? Positif adalah anode. So, oksigen akan pergi ke sini. So, pergi duduk. Dia akan pergi ke tabung uji ni. Okay, dia akan masuk. So, terbentuklah. Sebab tadi, cikgu sebut tadi. Disebut di sini, betul tak? Oksigen akan terhasil di anode. Hidrogen akan terhasil di cathode. Nampak tak? Betul tak? Terhasil. Di cathode, sebab cathode ni adalah negatif. So, dia suka ambil yang positif. So, hidrogen adalah positif. So, hidrogen akan berkumpul di bahagian cathode. So, hidrogen gas akan terhasil di sini. Di cathode. Dan oksigen gas, dia adalah negatif. Dia akan bergerak ke anode. So, oksigen gas akan terkumpul di
anode. Ni is a maksud ayat ni. Nampak tak? Okay, is a cathode dan anode. Okay. Kemudian kalau kita tengok end of the experiment, maksudnya di akhir eksperimen, kamu akan nampak, kamu akan nampak punya di sini kita akan nampak satu ruangan gas. Okay, maknanya isi padu gas yang terbentuk, oksigen dia terbentuk pakat ni je. Cikgu highlightkan cikgu boldkan supaya kamu nampak beza dia. Okay, so ini adalah, ni kira gas ini adalah isi padu gas yang terbentuk di tabung uji di anode. Dan di tabung uji di cathode, kita tengok dia punya is a volume of gas ataupun isi padu gas yang terbentuk begini banyak. So kita tengok perbezaan dia, dua perbezaan yang berbeza. Oksigen dapat sikit, hidrogen dapat banyak. Betul tak? Nampak tak? Oksigen sikit, hidrogen banyak. So apabila oksigen sikit, sebenarnya kita akan sukat lah. Sebab sini sepatutnya kita pakai measuring cylinder. Tapi dalam gambar ni kita pakai tabung uji. Sepatutnya kita pakai measuring cylinder untuk kita tengok takat dia. Katalah kat sini takat dia 1. Takatlah oksigen ni kita tengok takat dia 1 kat sini. Hidrogen kat sini kita tengok takat dia 2. 2 ml. 2 ni 1 mililiter, ni 2 mililiter. Okay, 2 mililiter. So kita tengok perbezaan dia 1, ni 2. So maknanya dia adalah nisbah 1, nisbah 2. Betul tak? 1 nisbah 2. Sebab tu kita kata oksigen kita dapat 1, hidrogen kita dapat 2. Sebab tu nisbah dia jadi 1 nisbah 2. Sebab tu jadi ini oksigen yang hidrogen. Sebab tu kita tulis H2O. Nampak tak? H2O. Sebab hidrogen ada 2 tadi. Oksigen ada 1. Sebab tu kita panggil dia H2O. Kita tak boleh kata H2 saja. Itu kenapa hidrogen ada dua unsur, ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dalam air. Okey, setakat ni. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Boleh faham? Ni kita tak buat eksperimen ni tapi kamu kena faham. Sebab soalan exam banyak dia tanya tentang elektrolisis. Dan banyak soalan dia boleh tanya dalam elektrolisis ni. Ada apa-apa soalan tak? Apa fungsi asid sulfurik cair? Kenapa asid sulfurik cair perlu dimasukkan dalam air? Kenapa tak perlu air saja? Tahu sebab apa? Ada jawapan tak kat situ? Okey. Sebab sulfurik air ni dia akan menyebabkan arus elektrik boleh mengalir dalam air. Air ni adalah dia adalah arus elektrik yang baik sebenarnya. Okay? Air ni adalah konduktor yang bagus. Is a konduktor yang bagus. Tapi apabila kita nak jadikan elektrolisis, nak lagi tingkatkan dia punya ni, so kita tambah lagi lah asid sulfuric acid. So arus elektrik boleh mengalir dengan baik di dalam air. Ni kita masukkan asid sulfuric cair. Kalau soalan tanya, apakah fungsi asid sulfuric cair yang ditambahkan ke dalam air dalam proses elektrolisis? Ini adalah jawapan dia. So membolehkan alur elektrik mengalir dalam air. Okay, boleh? Ada apa soalan? Tak ada? Okay, tak ada. Kita terus next. Okay, sekarang kita nak uji. Ini isu penting. Ujian gas hidrogen. Dan ujian gas yang terbentuk. Tadi gas yang terbentuk adalah oksigen dan hidrogen. Okay, oksigen dan hidrogen. So bagaimana kita nak uji hidrogen dan oksigen? Okay. Okay, kita nak buat ujian gas hidrogen. Okay, ujian gas hidrogen ini penting penting, sangat penting untuk kamu tahu apakah bahan yang digunakan untuk menguji gas hidrogen dan untuk menguji gas oksigen. Berbeza, tak sama. Ini sangat-sangat penting. It's very important. So tolong highlight yang untuk ingatan kamu. So kalau kita kata hidrogen gas. Hidrogen dia mesti hasilkan, kita mesti guna kayu uji menyala. Burning splinter. Kita mesti gunakan kayu uji menyala. So kalau uji menyala adalah hidrogen. Kalau kamu tak boleh guna kayu uji berbara, salah. Kalau kamu letak kayu uji berbara untuk menguji gas hidrogen, totally wrong. Okay, memang salah. Okay, 100% salah. So untuk hidrogen mesti kayu uji menyala. Apa berlaku apabila kita masukkan kayu uji menyala di dalam? Macam tadi kan kita tengok is a test tube tadi tu yang hasilkan hidrogen tadi. Kita masukkan kayu uji menyala akan hasilkan satu bunyi pop sound. Is a pop terhasil. Okay, bunyi pop terhasil. Is a pop ni menunjukkan itu adalah gas hidrogen. Okay, itu menunjukkan itu adalah gas hidrogen. Kalau is bunyi pop.
Sebab tu penting cara kita nak uji. Kalau kamu uji dengan kayu uji berbara, nothing happen. Tak ada apa yang akan berlaku. Okay? Tapi kalau kamu uji dengan kayu uji menyala, hasilkan bunyi pop sound. Sebab tu penting kayu uji apa yang kamu guna untuk menguji kehadiran gas hidrogen dan gas oksigen. Okay? Ni is hidrogen. Oksigen kita gunakan kayu uji berbara. Ni is kayu uji berbara. Masukkan kayu uji berbara dalam gas hidrogen. Apa yang berlaku? Kayu uji berbara akan menyala. Relight semula. Dia akan relight. Dia akan uji menyalakan kayu uji berbara. Okay, dia akan menyala. Sebab kita faham oksigen sifat dia adalah membantu pembakaran. Dia membantu pembakaran. So bila kita masukkan kayu uji berbara tu akan menyala semula. Okay, ini yang kita kata is ujian gas oksigen. Bagaimana untuk menguji kehadiran gas oksigen. Okay, contohlah soalan. Dia bagi-bagi, dia buat ujian. Dia dapat ujian X dengan Y. So dia buat ujian, dia kata ujian gas X tu kita uji dengan kayu uji menyala. Hasillah gas menghasilkan bunyi pop. So bila bunyi pop, so ada soalan dia tanya, apakah gas X? So kamu tahulah gas X tu adalah hidrogen. Lepas tu Y, gas Y kita uji dengan kayu uji berbara. Dan keputusannya dapati kayu uji berbara menyala. So apakah gas Y? So gas Y adalah gas oksigen. Nampak tak soalan dia boleh tanya? Dia boleh tanya ujian dan apakah kamu identify lah what type of gas yang dia digunakan tu. Okay. So ini kayu uji. Okay, next kita tengok sikit. Just nak menguji. Mana soalan cikgu? Okay. Okay, yang pertama. Apakah proses menguraikan air kepada air dengan menggunakan arus elektrik? Apa jawapan dia? Dah penat dah? Semua dah letih dah? Elektrolisis. Okay, good. Elektrolisis adalah proses menguraikan air dengan menggunakan arus elektrik. Sebut tadi kan? Lisis, uraikan. Elektro, arus elektrik. So panggil nama dia elektrolisis. Okay, dua unsur air. Apakah dua unsur air tadi? Kalau nak kata unsur air. Kalau kamu boleh jawab uji minda ni, kamu faham, maksudnya kamu memang clear betul-betul. Apakah dua unsur air? Air ada dua unsur. Jadi sebut tadi H2O. Apa dia? H2O. Hidrogen. Dan? Hidrogen. Oksigen. Hidrogen dan oksigen. Ini kata dua unsur. Unsur ni dia satu je lah. Unsur ni is macam elemen kan. Is a zarah apa yang terlibat. Okay. Zarah apa yang terlibat dalam air. So ada dua iaitu hidrogen dan oksigen. Ni is a unsur. Okay, nombor 3. Apakah fungsi asid sulfurik? Saya sebut tadi. Apakah fungsi asid sulfurik? Siapa ingat? Boleh mengaruskan arus elektrik. Okay, membolehkan air mengalihkan arus elektrik. Okay, yang keempat, gas apakah yang dikumpulkan dalam tabung uji? P. Ni P. P, tengok dalam soalan ni. P, dia connect dengan apa? Bateri apa ni? Positif ke negatif? Positif. Positif. So positif, apa yang akan pergi ke positif? Oksigen. Bagus Aina. Okay, is a oksigen. So P adalah oksigen. Dan bagaimana cara untuk mengesan kehadiran gas yang terkumpul di Q? Q tadi gas apa? Q banyak hidrogen. ni. Hidrogen. Bagaimana nak uji kehadiran gas hidrogen? Macam mana nak uji? Pertama kita guna apa? Kalau pengujian ni kamu kena nyatakan apa kamu guna dan hasil dia. Yang pertama kita guna apa untuk uji gas hidrogen? Kayu uji menyala atau kayu uji berbara? Dua je. Menyala atau berbara? Kita guna apa? Kayu uji menyala atau kayu uji berbara? Hidrogen kan? Menyala. Good Ismah. Okay, kayu uji menyala. Okay, good Aina. Okay, kayu uji menyala kita gunakan untuk menguji kehadiran gas di Q. Apa jadi apabila kita guna kayu uji menyala? Apa jadi kepada kayu uji menyala? Apa berlaku kepada kayu uji menyala? Apa yang terhasil? Apa yang terhasil? Bunyi apa Isma? Bunyi pop. Good. Okay. Pop. Terhasil. Apabila bunyi pop saja, maksudnya kamu tahu itu adalah gas hidrogen. Okay. Boleh nampak tak? Yang kita belajar tadi. So, kamu faham elektrolisis apa? Apa unsur daripada elektrolisis? Gas apa yang terbentuk?
Okey, dan bagaimana kita nak uji gas tersebut. Ini isu penting dalam tajuk elektrolisis. Okey, boleh cikgu proses seterusnya. Okey, next. Kita nak tengok isu kesan benda asing pada takat lebu dan takat didih air. Okey, takat lebu. Kita faham tadi takat didih, satu lagi takat lebu kan. Takat beku. Takat beku, takat lebu sama takat beku dengan takat lebu ais adalah sama, iaitu 0 darjah Celsius. Semua orang tahu isu 0 darjah Celsius adalah takat lebu ais. So ais mula melebu. Apabila kita masuk, tengok dalam satu eksperimen dilakukan, kita letak ais dalam 2 bikar P dan Q. P ni kita masukkan ais dan garam biasa, dan Q kita tak masukkan apa-apa garam, ais saja. Dan kita letak termometer dan kita akan catat suhu termometer 2 minit, lepas 2 minit, setiap 2 minit kita akan catat suhu. Okey, apa yang berlaku? Kamu faham, apabila kita letak ais dalam termometer, maksudnya ais tersebut akan mula mencair, akan mula melebur. Cair salah, dia kena lebur. Words cair kalau kamu guna pakai, salah. You kena kata lebur. Inilah term sains. Okey, dalam istilah sains kita guna lebur, kita tak guna cair. Kita tak guna cair. Untuk ais dia melebur. So ais melebur pada suhu 0 darjah Celsius. Isa semua tahu dia akan mula lebur pada takat suhu 0 darjah Celsius. So maksudnya apabila kita masukkan ais tanpa sebarang benda asing. Benda asing ni apa-apalah, garam ke gula ke whatever. Okay? Isa benda asing. Tapi dalam kes ni kita masukkan garam. Sebab isa common kita gunakan dalam eksperimen adalah kita gunakan garam. Okay? So kita masukkan garam. Ini ais. So kita akan biar kita catat suhu. Kalau kamu tengok Isa, suhu pada beaker P akan mula mencair pada 0 darjah Celsius. Dan ais pada termometer, pada beaker P akan mula mencair pada suhu negatif 2 darjah Celsius. Okay, nampak tak? Nampak tak yang sekarang apa yang berlaku? Dia dapat mengurangkan, dia dapat menurunkan, merendahkan takat lebu ais. Ini kita guna pakai dalam aplikasi kehidupan kamu. Rasakan tak orang yang menjual, orang letak ikan dan sebagainya, dia nak melambatkan ais tu melebur. Macam mana? Dia letak garam. Betul tak? Okey, dia akan letak garam. So letak garam akan melambatkan peleburan ais berlaku. Sebab kita dapat buat eksperimen, kita dapat buktikan bahawa apabila kita letak garam saja, pencairan ais ni, kita pencair ais, peleburan ais berlaku pada suhu negatif 2 darjah Celsius. So apa yang kita boleh nyatakan, kita boleh buat kesimpulan di sini, Isa, takat lebur, takat lebur ais biasa dan takat lebur ais tanpa garam adalah negatif 2 darjah Celsius. So apa yang kita boleh simpulkan di sini, benda asing merendahkan takat lebur ais. Merendahkan, menurunkan takat lebur ais. Okey, dia akan merendah ataupun menurunkan takat lebur ais. Maksudnya apabila ada kehadiran garam, ada kehadiran gula ataupun mana-mana benda asing, kita kata is benda asing yang boleh mengganggu takat lebur ais itu, dia akan merendahkan takat lebur ais. Okey, dia akan merendahkan takat lebur ais. Ini yang berlaku. Ini berlaku kesan benda asing kepada takat lebur ais. Okey, now apa berlaku pada takat didih air apabila benda asing ada? Okey, kita buat eksperimen juga. Kita faham apabila kita didihkan air, air akan mendidih pada 100 darjah Celsius. Ini 100 darjah Celsius. Semua orang tahu takat didih air dulin adalah 100 darjah Celsius. Apabila kita masukkan garam, apa yang berlaku? Okay, kita masukkan garam, ini yang tak ada garam, ini ada garam. So satu kita masukkan garam, satu kita tak masukkan garam. So apabila kita masukkan garam, kita didihkan dan kamu tengok, catatkan suhu dan kita nampak air mula mendidih. Apabila air mula saja mendidih, kita tengok suhu dia. Okay, air mula mendidih, dia akan dapat suhu yang konsisten dalam 2-3 konsisten. So itu adalah takat didih air. So setakat didih apabila kita masukkan garam, kita tengok dia naik kepada 104 darjah Celsius. Okay, takat didih air tambah garam, dia naik kepada 104 darjah Celsius. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Okay, apa yang kamu boleh simpulkan? Tadi benda asing merendahkan takat lebur ais. So apa berlaku kepada benda asing merendah atau meningkatkan ke, menurunkan ke takat didih air? Siapa kita boleh bagi satu statement kat sini? Siapa boleh cuba? Apa kesan benda asing kepada takat didih air? Dia macam hipotesis lah. Kan? Kamu belajar kan hipotesis, kamu belajar tentang kesimpulan. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Siapa boleh jawab? Ada? Cuba ya. Cuba. Okey, Awani cuba.
Benda asing meningkatkan takat didih air kepada 104 darjah Celsius. Okay, good. Ni very good. Okay, benda asing atau garam meningkatkan takat didih air. So, takat didih air ni bergantung kepada air. Kadang-kadang kamu ambil air bukan tak apa tulen. Kan? Dia dah termasuk sedikit benda lain dan kamu masukkan garam. So, mungkin air. Ada yang setengah eksperimen dia buat dapat 102, 104, 103. So, maksudnya kita boleh nyatakan kat sini dia naikkan lah. Maksud dia meningkatkan. Okay, dia meningkatkan takat didih air. So kalau kata soalan dia estimate, katalah satu soalan dia letak takat didih, berapakah kamu boleh ramalkan berapakah takat didih air jika air itu dimasukkan garam. Asal dia adalah 100 darjah Celsius. So kita masukkan garam. Berapa ya ramalan kamu? Berapakah takat didih air? So kamu boleh letaklah 102. Mana lebih daripada 100 darjah Celsius. Janganlah sampai 120 darjah Celsius, tak logik. Dia naik sikit je. Okay, dia akan naikkan sedikit saja. Okay, Isa, sebab tu apabila kita masak, nampak tak? Kita masak air, kita letak kopi ke, kita masukkan perencah-perencah dan sebagainya, kamu tengok dia lambat untuk mendidih. Dia lambat sikit untuk mendidih berbanding dengan kamu didihkan air tanpa kamu letak apa-apa. Perbezaan di situ, okay, nampak kat situ lah. Sebab benda asing ni, dia akan meningkatkan takat didih air. So, dia melambatkan lah. Dia lambat perlahan, dia nak mendidih air tu nak mendidih agak lambat. Sebab kita letak benda asing. Bila kita masukkan rempah ke, kamu masukkan tom yum ke, dia buat benda asing lah sebenarnya. Dia akan meningkatkan takat didih air. So lambat lah. Pendidihan tu berlaku agak lambat. Istilah takat dia lambat. Okay, boleh faham tak? Boleh Okay, next. Ni secara kesimpulan, dia akan menurun dan menyebabkan. Selain daripada itu, ciri fizikal pun juga akan berubah lah kan. Kita letak garam. Rasa apa garam? Garam masuk dalam air. Semasin. Ubah tak rasa. Tadi air dah tidak ada rasa, betul? Tiada rasa. Tapi apabila kamu masukkan benda asing, contohnya masukkan garam, air tu berubah tak dia punya rasa? Berubah. Dia akan rasa masin lah. Masukkan gula, rasa apa? Manis. Nampak tak? So dia akan mengubah rasa, warna. Dia ubah lah. Okay, contoh air laut. Berasa masin kan kalau kita letakkan garam. Okay, next. Ni last lah tentang last topik untuk tajuk sifat fizik air. Minta kakak. Dia minta kakak. Minta papa. Tak nak cikgu nak. Dia minta papa. Ada. Okay. Next, kain yang dijemur di bawah cahaya matahari. Macam mana? Okay, ini is a wonder, satu soalan yang kita fikir. Nampak tak? Semua orang tertanya. Kata mak kata, lepas basuh baju pergi jemur kat bawah cahaya matahari. Kenapa? Tujuan utama kita nak jemur kain adalah untuk kita nak pastikan kain tu kering. Sebab kain tu basah kan? Kita nak keringkan kain. So, keringkan kain mesti kita letak di bawah cahaya matahari ataupun kita letakkan dekat kita akan letakkan dekat kawasan yang berangin lah. Berangin, yang ada angin, yang ada cahaya matahari. So kita tahu apabila kita letak dekat kawasan tu, kita pasti kain kita boleh kering, betul tak? Tapi it's a wonder macam mana air yang ada dekat dalam kain tersebut, yang ada dalam kain tu kita pegang basah, memang ada air kan? So bagaimana air tu boleh hilang menyebabkan kain kita kering? Kehilangan air tu, apakah proses yang berlaku? It's a proses yang berlaku. Siapa tahu proses apa yang berlaku? Penyejatan. Very good ni. Okay. Is a penyejatan berlaku. Ni is a penyejatan berlaku. Bagaimana kain boleh kering. Okay. So ini proses penyejatan. Cikgu tu. Okay. Penyejatan kita tahu tadi adalah proses berlaku menukarkan air kepada wap air ataupun air kepada gas. Okay. Dan proses ini berlaku pada sebarang suhu. Suhu mana-mana. Sebab itu kita jemur kain dalam rumah pun tanpa ada cahaya tetap berlaku penyejatan. Cuma kadar penyejatan tu adalah berbeza. So kadar tu maksudnya time maksudnya ada masa. Kalau kamu jemur tempat panas dengan tempat cepat redup. Masa mana? Berapa masa yang diperlukan untuk kain tu kering? Yang mana lebih cepat? Tempat panas, betul tak? So istilah kita panggil sebagai kadar penyejatan. Istilah kadar penyejatan berbeza. Okay, kadar penyejatan berbeza. Okay, bagaimana proses penyejatan berlaku? Okay, proses penyejatan berlaku tadi di permukaan air. Okay, apabila air dia dah kena ada suatu suhu, so dia akan naik ke atas. Okay, di atas permukaan. So di atas permukaan air itu, tenaga kinetik lebih tinggi. So lebih tinggi, macam cikgu sebut tadi lah, apabila ada haba kan, molekul-molekul air itu akan mula bergerak dengan laju, sehingga dia akan terbebas ke udara dan di atas juga akan melibatkan tenaga kinetik yang tinggi, so dia akan terbebas
bebas ke atas dan hilang. Okay, so lama-lama kalau kita letak dalam bika ni air, lama-lama kamu akan nampak air tu akan berkurang sedikit demi sedikit demi sedikit. Sebab berlakunya proses penyejatan. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. So ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air? Kamu tengok dalam video. Ada berapa? 2, 3, 4, 6, 10. Berapa faktor dia? Siapa tahu? Berapa faktor kadar yang mempengaruhi kadar penyejatan air? 4. Okay, good. 4. Okay, apa dia? Pertama. Kelembapan udara. Okay, lagi? Suhu persekitaran. Good, lagi? Luas permukaan air yang terdedah. Okay, good. Pergerakan udara. Okay, good. Pandai pun Auni. Auni saja je lah dalam ni. Yang lain nak jawab. Lain jawab dalam chat. Thank you. Ya, tak ada masalah. Kita dengar suara Auni je lah. It's okay Auni. Teruskan. Okay, so isa faktor kita ada 4 tadi Auni dah sebut, right? Kelembapan udara. Kelembapan. Makin lembab ke makin kurang lembab? Kadar penyejatan lebih tinggi. Suhu persekitaran, suhu yang tinggi atau suhu yang rendah menyebabkan kadar penyejatan tu naik atau turun. Luas permukaan, makin besar luas permukaan atau kecil luas permukaan yang besar atau permukaan yang kecil menyebabkan kadar penyejatan meningkat. Okey, dan pergerakan udara yang bergerak dengan cepat ataupun perlahan, adakah kadar penyejatan tu akan meningkat ataupun menurun? Okey, ini yang kita akan tengok. Okey, pertama kita tengok kelembapan udara. Ini eksperimen yang dilakukan sepatutnya eksperimen ini kita boleh buat. Tapi mungkin ada kekangan sekarang ni kita tak boleh buat, just kamu tengok secara teori je lah. Okay, sebab ini dia boleh keluar soalan dalam gambar rajah begini ataupun dalam bentuk gambar-gambar rajah yang berbeza. Tapi konsep adalah sama. Okay, eksperimen kita buat, kita letak kertas kobalt klorida lembab. Kertas kobalt klorida lembab, maksudnya kita lembabkan dengan air lah. Okay, kita rendam dengan air, kertas kobalt tadi kita rendam dengan air. So dua-duanya ada air. Okay, satu kita sekupkan dalam bika ni, yang sekup kaca ni, dalam sekup kaca R, kita letakkan air. Dalam sekup kaca S, kita letak kalsium klorida kontang. Okay, kalsium klorida kontang ni fungsi dia adalah untuk menyerap air. Okay, dia akan menyerap wap air. So maksudnya, kalau kita tengok perbezaan antara sekup kaca R dengan sekup kaca S, R ni ada air. So maksudnya kelembapan di dalam R ni adalah lebih tinggi berbanding dengan S. Sebab S tadi kalsium klorida kontang telah menyerap air. So dalam ni kering kontang lah. Kering kontang, tiada air. So tiada air maksudnya kelembapan dia adalah rendah. Okay, kelembapan dia rendah. So apa yang berlaku, eksperimen ni, apa yang berlaku, kita tengok result kat sini, kertas turas yang kering dengan cepat adalah S. Okay, S ni lebih cepat kering berbanding dengan R. Okay, berbanding dengan R. Kenapa? Sebab kita kata satu statement, kita simpulkan semakin rendah kelembapan, semakin tinggi kadar penyejatan. Di sini adalah kering. S ni kering, R ni lembab. So S ni apabila dia kering, kadar penyejatan akan berlaku dengan lebih tinggi. Maksudnya air naik ke atas, air yang bertukar daripada cecair tadi tukar kepada wap air itu lebih cepat. So jadi dia akan lebih kering dengan lebih cepat. Nampak tak? Sebagai dia boleh kering, pertama udara kering mengenai wap air sedikit. Kemudian udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Dan last sekali kadar penyejatan air akan meningkat. So ini yang berlaku dalam kelembapan udara. Yang kamu faham adalah semakin rendah kelembapan, semakin tinggi kadar penyejatan. Ini is a point yang sangat penting. Okay, point yang sangat-sangat penting untuk kamu ingat. Okay, kemudian kita tengok suhu persekitaran. Okay, so misalnya kita buat satu eksperimen, kita letak juga kobalt klorida lembab tadi. Okay, letak kobalt klorida yang lembab. Satu kita letak bawah lampu, satu tak payah letak bawah lampu. So kalau kita tengok logik pun, mana yang cepat kering? Mana yang kering cepat? Okay kan, yang bawah lampu betul tak? Yang bawah lampu akan kering lebih cepat lah. Sebab dia punya suhu dia lebih tinggi. So kita berkata suhu tinggi, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar penyejatan. Okay. Okay, next, turas permukaan. Kita tengok kertas turas ni kita lipat. Satu kertas turas tak lipat, kemudian kita lipat 2, kemudian kita lipat 4. Nampak tak perbezaan luas permukaan kertas turas? Dan kita biarkan terdedah sahaja dan kita akan tengok kertas
keluras P yang besar ni akan kering lebih cepat berbanding dengan Q dan R. Kenapa? Sebab luas permukaan yang lebih luas, semakin luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan. Okay, ini penerangan dia saja, kamu boleh baca. Last one is pergerakan udara. Kita letak juga kertas kobat klorida kontang yang telah dilembabkan. Kita letak satu bawah kipas angin, satu lagi tanpa kipas angin. Dan kalau kamu tengok pun dekat ada angin mesti kering lebih cepat, betul tak? Yang ada kipas angin kering lebih cepat. Sebab apa? Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan. So laju kipas angin, makin kuat kipas angin, cepatlah lagi dah. Kain tu akan lebih cepat kering. Okay, so ini is yang kita panggil is faktor lah. Faktor. And the last one, aplikasi penyejatan dalam kehidupan harian. Kalau kata is penyejatan ni berlaku dalam kehidupan harian kita, sangat-sangat is a benefit lah, sangat useful kan. Sangat-sangat penting. Dalam proses penyejatan ni, kita tengok bagaimana kain boleh kering, macam mana garam dihasilkan, betul tak? Penghasilan garam kita perlu sejatkan air lah, baru kita dapat garam. Macam mana isi makanan-makanan kering yang telah dikeringkan, sebab untuk memastikan makanan tersebut tahan lebih lama, so kita keringkan. Proses pengeringan di bawah cahaya matahari saja berlaku. Ikan kering dan sebagainya, right? Sotong kering itu adalah proses penyejatan berlaku. Dan last sekali, rambut kamu yang basah nak pergi sekolah tu, yang rambut panjang, perlu dikeringkan menggunakan pergerakan udara. Pengering rambut kita atur angin kan. So angin itu adalah pergerakan udara yang lebih tinggi dan juga sedikit suhu. So dia akan mempercepatkan rambut kamu kering. Kehilangan air di udara lebih cepat. Okay. So habis. Ada apa-apa soalan? Okay, last. Kita sekali jalan lah. Okay, apakah apakah kesan benda asin terhadap takat didih air? Apa berlaku kepada takat didih air jika kita masukkan garam tadi? Mengurangkan. Benda asin mengurangkan takat didih air. Betul kau ni. Tengok balik. Takat didih. Takat didih. Oh, meningkatkan. Takat didih meningkat sebab takat didih 100. Dia jadi 104. So, meningkatkan takat didih air. Contoh proses penyejatan dalam kehidupan seharian. Contoh yang pertama. Siapa nak jawab? Jawab dekat dalam ruang chat. Kalau tak nak cakap ruang chat. Cikgu nampak siapa yang type. Kita tak nak bagi dalam kelas kita cikgu saja bercakap. Dan lain tulis dalam chat. Tak nak sebut, tak nak buka mic, malu suara emas. Kita dalam chat. Apa dia? 3 contoh. Pertama. Apa dia ni pertama? Sidai kain. Sidai kain. Mengeringkan kain. Kain yang basah, betul? Okey, yang kedua. Kering rambut. Mengeringkan rambut. Ketiga. Ikan masin. Proses mengeringkan makanan untuk tahan lebih lama. Okey, nampak itu 3 proses penyejatan. Okey, 4 faktor pengaruh kadar penyejatan. Kamu dah sebut tadi kan? Pertama, kelembapan udara lagi. Suhu persekitaran. Suhu persekitaran lagi. Pergerakan udara. Pergerakan udara lagi. Luas permukaan air yang terdedah. Luas permukaan. 4 faktor. Ini biasa sebenarnya. Penyejatan ni benda kehidupan yang memang kamu alami. Patutnya kamu ada masalah untuk letakkan apakah faktor yang mempengaruhi. Okey. Semakin luas permukaan terdedah, semakin apa pada kadar penyejatan? Luas makin besar. Cepat ke lambat? Makin tinggi atau makin rendah? Semakin luas? Makin tinggi atau rendah? Mana Ainin? Jawab cepat. Tinggi. Semakin tinggi kadar penyejatan. Good. Okey, nombor 5. Happen. Bila silap tetapkan. Semakin apa pergerakan udara semakin rendah kadar penyejatan. Pergerakan semakin udara tinggi. Semakin tinggi pergerakan, adakah rendah kadar penyejatan? Kadar penyejatan ni rendah. So bagaimana dengan pergerakan udara? Udara yang perlahan ke ataupun kuat? Cikgu sebut tadi apabila kuat, kadar penyejatan tu tinggi maksudnya cepat kering. Sekarang ni rendah kadar penyejatan maksudnya dia lambat kering. Bagaimana? Lambat kering tu maksud pergerakan udara dia bagaimana?
Perlahan. Makin perlahan. Semakin rendah pergerakan udara, semakin rendah kadar penjejatan. Okey, nampak Boleh faham? Okey, and last one. Penjejatan berlaku pada bila? Waktu siang. Malam tak berlaku kan penjejatan? Berlaku tapi tak cepat. Alah, tapi masih berlaku betul? Apa Betul. statement yang lebih tepat? Penjejatan berlaku pada apa berkaitan dengan suhu? Dia sebut suhu. Adakah dia spesifik suhu? Adakah kena suhu yang 30 darjah Celsius baru penjejatan berlaku? Adakah suhu 40 baru boleh berlaku penjejatan? Tak. So apa kita boleh kata sekarang? Penjejatan berlaku pada bila? Pada bila-bila. Bila-bila tu agak tepat. Cuma kita letak guna perkataan sebarang suhu. Kalau bila-bila tu masa, suhu ni sebarang suhu. Okay? So maknanya penjejatan boleh berlaku pada sebarang suhu. 0 darjah Celsius pun boleh berlaku, tetapi kadar dia perlahan. Boleh berlaku tak pada 10 darjah Celsius? Boleh, tapi kadar penjejatan dia sangat-sangat perlahan. Boleh berlaku tak kadar 100 darjah Celsius? Boleh berlaku, tapi kadar penjejatan dia sangat tinggi. Nampak tak? Kadar penjejatan bergantung kepada suhu yang kita letak. Tetapi berlaku tak kadar penjejatan? Still berlaku. Okay, masih berlaku. Angkat kain nak. Okay, Isa penjejatan berlaku. Okay, boleh faham tak? Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Kita dah habis. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, Auni, Aina, Ainin, Syasha siapa? Syasha siapa Syasha? Syahira kelas 1N IN Syahira binti Abdul Munim. Betul? Syahira binti Salim. Okay, Syahira binti Salim. Okay, thank you. Betul. Nur Hidayah Fazli dah. Muhammad Isma Firas. Okay. Aida. Aida Zulaika. Hasliza, ke mana Hasliza? Nur Hasliza. Nama kamu ke nama ID orang lain kamu pakai? Mak kamu ke? Hasliza siapa? Nak senarai nama macam tak jumpa Nur Hasliza. Hasliza siapa Hasliza? Hasliza. Where are you? Muhammad Afiq. Dia dengan pun saya. Okay, tak apa. Puan, Muhammad Afiq kelas mana Puan? 2IS. 2IS. Halo nak. Mana Afiq ya? Afiq. Muhammad Afiq, ya. Mana Afiq pergi? Makan. Afiq 2IS. Okay, tak apa. Okay, yang tadi dah Nur Hidayah. Okay, so cikgu rasa setakat ni ada apa-apa